Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua pelajar-pelajar tingkatan 2. Okey, hari Khamis kan 24 ni kita akan menyambut puasa. Kita akan menjalani ibadah puasa. Jadi cikgu ucapkan selamat menjalani ibadah puasa kepada semua. Okey, walaupun kita dalam musim kuarantin ni, semoga ibadah puasa kita terus bersemangat dan diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi macam mana pun belajar akan tetap belajar. Okey, boleh? Okey. So, untuk tajuk pada hari ini, kita nak sambung topik pada minggu lepas. Okey, boleh tunjuk daripada buku teks So, hari kita nak belajar mengenai kaedah menguji kehadiran nutrisi dalam makanan dan gizi seimbang. Siapa ada buku teks boleh pergi ke muka surat surat apa muka surat muka surat apa Okey, sambung je daripada minggu lepas. Ni ada keluar gambar ni. Cikgu punya muka surat ni terpotong pula Sekejap cikgu tunjuk Okey, keluar muka surat 51. Okey, nampak tak 51? Tak nampak. Dalam video tak nampak. Boleh buka buku teks masing-masing. Muka surat 51 Okey. Kenapa kita nak kena tahu apa yang ada dalam makanan kita? Okey, so kadang-kadang kenapa? Sebab kadang-kadang syarikat bila nak buat makanan, dia kena label makanan tu kandungan dia apa, berapa banyak. Okey, so kedua, kadang-kadang orang setengah orang dia kena rancang pemakanan dia. Dia tak boleh membalun je. Semua benda tak boleh masuk dalam tak boleh sembarangan benda masuk dalam perut dia. Okay, dia kena rancang makanan dia. So kenapa kaedah ni penting untuk orang tahu apa ada dalam makanan tu. Boleh? So macam kita lah, takkanlah kita nak makan je apa dalam apa nak makan je makanan tu tanpa perlu kita tahu apa dalam makanan tu. Kita jenis tak kisah, awak jenis tak kisah apa dalam makanan tu. Ini sedap dulu yang penting. Okay, so kita kena ingat makanan yang halal ialah penyebab kepada doa yang dimakbulkan. Okey, so muka surat 61 tu ada banyak ujian. Nama ujian ni kena hafal. Contohnya cikgu bagi sampel makanan dekat Ami. Okey, makanan A, tak tahu bentuk dia pun, tak ada bentuk. Okey, lepas tu cikgu bagi kat Ami buat uji kaji. Okey, so Ami nak tengok dalam makanan yang cikgu bagi tu ada kanji ke tak, ada kanji atau tak. So Ami buat ujian iodin. Boleh? So macam mana Ami masukkan larutan iodin dekat makanan tu. Okey, kalau makanan tu berubah jadi biru tua, maksud makanan tu ada kanji. Mungkin orang yang kena diabetes kena kurang makan makanan yang cikgu bagi tu. Boleh? Ujian yang kedua ialah ujian Benedict. Okey, cikgu kan bagi sampel tadi kan. Cikgu bagi sampel kat Amir nak tahu dalam sampel makanan cikgu bagi tu ada gula ke tak. Amir tak tahu ni ada gula ke tak. Kadang-kadang ada benda tu lawa je lebih, tapi tak ada manis pun sebab tak ada gula. So benda tak nampak, kena buat ujian. Betul? So Amir nak tahu makanan cikgu bagi tu ada gula ke tak, dia buat ujian Benedict. So Benedict untuk tengok gula ada ataupun tidak. Boleh? So ni dalam bekas ni. Okey, Amir letak larutan glukosa. Amir letak sampel makanan dengan larutan Benedict.
Boleh? Okey. Kalau ada gula, nanti dia jadi merah tua. Dalam bekas ni, bila kena bakar akan jadi merah tua. Boleh? Kalau tak jadi merah tua, maksudnya makanan tu ada gula lah. Makanan tu ada gula. Okey? Seterusnya, Amin nak tengok dalam sampel makanan cikgu bagi tu ada protein ke tak? Okey. Sebab makanan tak ada bentuk, tak pernah tengok. Ada protein ke tak? So Amin ambil makanan tu. Okey, Amin letak reagent Milon. Boleh? So lepas tu Amin kukus reagent Milon dengan makanan tu. Albumin ni kurang telur. Awak tukar je ni, makanan cikgu bagi ni. Campur dengan reagent Milon, Milon. Lepas tu bakar, berubah tak warna dia? Okey, kalau berubah maksudnya makanan yang cikgu bagi dekat Amir tu ada protein. Mungkin orang yang protein, kalau daripada seafood, mungkin orang yang allergic kena kurangkan makan makanan yang cikgu bagi dekat Amir tu. Okey. So nama ujian untuk uji kehadiran protein ialah ujian Milon. Okey. Boleh Okey. Okey, sekarang ni buka muka surat seterusnya. Okay. Kemudian tolong buat latihan ni. Boleh? Buat nota yang ni. Mungkin nota ni awak buat lah. Kalau untuk makanan, kalau untuk kanji namanya ujian iodin. Okey, belajar untuk buat ringkasan. Glukosa nak tahu ujian apa, namanya ujian Benedict. Protein nak tahu, namanya ujian Milon. Boleh? Okey. Seterusnya ialah terlupa lagi satu ujian. Nak uji kehadiran lemak. So Amir rasa makanan yang cikgu bagi kat dia rasa ada lemak. Jadi Amir pun buat ujian alkohol emulsi. Nak tengok dalam tu ada lemak atau tak. So Amir ambil makanan yang cikgu bagi tu. Okey. Amir letak etanol, sejenis alkohol. Boleh? Lepas tu Amir letak air suling. Apa jadi? Boleh? Okey. Okey. So boleh sambung, kemudian boleh sambung ujian yang cikgu bagi. Boleh? Kemudian boleh buat ni, apa nama? Latihan ni dalam buku. Lepas buat nota, buat latihan ni. Boleh Okey. Terusnya ialah kita nak belajar pasal gizi seimbang. Okey, ini boleh salin dalam buku nota ni. Ini memang fakta. Boleh? Dalam buku nota salin yang warna biru ni, yang hijau ni. Cikgu bulatkan yang cikgu cakap ni. Gizi seimbang tu ialah, cikgu cakap bahasa mudah ialah awak makan semua apa yang ada. Okey, makan semua apa yang ada tapi secara teratur, secara seimbang, tidak berlebihan. Okey, tidak berlebihan. Okey. Kiranya ikut keperluan badan. Janganlah kalau pagi tu dah sarapan nasi goreng, lepas tu nak telur mata, lepas tu nak minum Nescafe, tengah hari sarapan, tu sarapan. Lepas tu tengah hari pula nak makan biryani. Lepas tu petang pula nak minum kuih muih, cik mek molek, nak minum kuih muih, nak makan kuih muih, cik mek molek. Lepas tu nak macam makan makanan tu tak? Makan macam-macam. Malam tidur pukul 12 selalunya. Pukul 11 makan lagi. Boleh? So namanya itu tak seimbang. Awak dah kacau badan. Okay, sebab sekarang ni budak-budak muda-muda lagi dah ada darah tinggi. Selalunya dulu kalau darah tinggi orang tua je kan. Sekarang tak ada. Okay, buah pinggang rosak. Dulu orang tua je. Sekarang budak-budak pun buah pinggang dah rosak. Okay, so boleh salin yang ni. Gizi seimbang ialah pemakanan yang mengandungi semua kelas makanan yang diperlukan oleh tubuh badan dalam kuantiti yang betul. Orang tanya, kau diet ke? Kenapa kau tak makan? Aku diet lah. Tak makan, diet. Okay, sehari tak nak makan. Besoknya balun 3 pinggan biryani. Itu kan diet namanya. Okay, itu dah menyiksa badan sendiri. Okay, diet ialah awak makan semua yang ada dalam piramid makanan, tapi tengok level. Kalau karbo tu mungkin banyak sikit. Mungkin ada orang dia nak
dikurangkan berat badan kan, dikurangkan sikit karbo dia makan sikit sayur dia. Okay, semua dia makan, tak ada yang tinggal. Okay, boleh. Kenapa dikurangkan karbohidrat ni? Sebab karbo ni menyumbang kepada lemak. Dikurangkan karbo, dikurangkan protein sikit. Dia banyak makan sayur dengan buah-buah. Tapi dia still makan, dia bukan tak makan. Boleh. Okay, so yang ni boleh buat nota sikit. Cara awak ubah sikit ayat budak perempuan ni. Cara menyediakan hidangan makanan sihat ialah merujuk piramid makanan sebagai panduan. Okey, bukannya katakanlah hari ni tak nak makan lah. Okey, seharian tak nak makan, nak diet. Sarapan tak makan, tengah hari tak makan, minum petang tak makan, habis makan malam. Okey, snack plate KFC tu 3 set dia seorang ni makan. Bukan diet dah dia Okey, tak betul lah macam tu. Okey, sama je macam tak berdiet. Okey, so siapa-siapa nak rancang pemakanan dia, nak kawal berat badan dia, boleh berujuk piramid makanan. Tahu kan maksudnya piramid makan ni ialah paling bawah sekali ialah karbohidrat, nasi, roti, mi. Kita kena makan dalam portion yang banyak. Okey, tapi banyak macam mana? Banyak secukupnya. Bukan 3 pinggan nasi tu awak balun seorang untuk tengah hari. Bukan. Ikut sunnah Nabi yang terbaik. Berhenti sebelum kenyang. Apatah lagi duduk rumah ni kan. Duduk rumah ni tak gerak mana. Kalau rumah ada tangga okey tak? Pergi bilik dia naik tangga, turun nak makan, turun tangga, betul tak? Ada juga. Tak ada ni. Bukan apa, bukan tak boleh makan. Okey. Okey. Allah suka orang yang sihat. Tapi lagi Allah lagi suka orang muda yang sihat. Bila orang muda yang bersihat, dia boleh berjasa untuk orang sekeliling dia. Boleh? Okey. Kemudian second banyak, kedua terbanyak ialah sayur-sayur. Ini masalah budak-budak sekarang ni. Orang makan sayur tak suka. Kenapa? Pahit. Makanan pelik-pelik dia makan. Sayur tak makan. Pahit sikit je. Awak tahu tak? Pahit tu di mulut je tau. Di badan dia berkhasiat. Bukanlah nak kecam nak makan sayur ni. Sayur apa pun tak makan. Tapi benda pelik-pelik dia makan. Benda pelik-pelik tu macam dah boba. Benda-benda lah dia makan macam tu. Dia makan. Sayur yang berkhasiat yang semula jadi tak nak makan. Okay, tak apalah badan dia. Macam nak ingatkan lah, budak-budak sekarang malas makan sayur. Okay, janganlah malas makan sayur. Okay, sayur tu ialah, nak tak tipu, sayur ni kalau tak makan dia menyumbang, kalau tak makan maksudnya nanti macam nak pandai. Memang betul ayat tu. Sayur menyumbang kepada kepandaian juga sedikit sebanyak. Okay, sebanyakkanlah makan sayur. Paling utama ialah sayur ni ialah mengekalkan tubuh kita sihat. Kalau balik-balik belakang-belakang kan, balik-balik belakang-belakang kita belajar tu, sayur ni dia kuantitinya sebenarnya sikit je kena makan, tapi dia penting untuk mengekalkan kesihatan tubuh badan. Dia memberikan kita vitamin semula jadi. Okey, vitamin semula jadi. Kadang-kadang sedap pula tu dia masak, betul tak? Belajar untuk makan sayur. Mulakan dengan sayur yang tak berwarna. Okey, tak berwarna. Mulakan dengan sayur yang tak berwarna hijau. Okey, mulakan dengan carrot ke, boleh dengan try. Hijau tu semesti payah awak luah lah balik. Yang tak payahlah trauma sangat kan, sayur je. Okey, cuba untuk makan sayur. InsyaAllah badan jadi lagi sihat. Okey, seterusnya cuba cikgu nak beritahu. Tengok ni, paling atas sekali gula, lemak, minyak, garam. Okey, cikgu rasa awak dah tahu dah. Atas sekali kena makan paling sedikit. Dia bukan tak boleh makan, dia boleh makan tapi sedikit. Tu beza dia, bukan tak boleh. Okey, so budak-budak sekarang terbalik. Dia fokus yang ni besar, yang ni jadi kecil. Okey. Seterusnya ialah boleh buka muka surat 54. Okey, faktor-faktor yang mempengaruhi keperluan kalori. Maksudnya kita makan ni bergantung pada apa? Apa yang menentukan kita makan banyak ke, kita makan sikit ke? Boleh. Pertama, saiz badan.
Selalunya orang kata saiz badan lebih besar lagi banyak makan daripada saiz kecil kan. Selalunya. Tapi kadang-kadang ada orang saiz kecil ni, badan dia kecil, makan dia banyak. Boleh? Okey. Saiz badan ni menentukan berapa banyak kita makan juga. Sebab orang kata orang yang bersaiz badan besar memerlukan lebih banyak tenaga berbanding orang yang mempunyai saiz badan yang kecil. Selalunya. Boleh? Okay, tapi kalau ada kawan kita yang badan kecil makan banyak tu, awak maafkanlah dia. Metabolisme badan dia terlalu kuat. Okey. Kedua, umur. Okey. Umur menentukan berapa banyak makanan kita kena makan. Okey. Cikgu punya cara makan tak sama dengan awak punya cara makan. Kalori. Cikgu dah besar, cikgu dewasa kan. Cikgu dewasa, cikgu tak boleh makan je. Nanti gemuk. Perempuan lagi lah kan. Sisi gemuk kan. Padahal tak ada apa pun badan ni. Keping je kan. Tapi gemuk. Okay. Baby tak sama dengan cara awak makan. Baby ikut cara awak makan, tercekik dia. Rosak buah pinggang dia. Rosak paru-paru dia. Boleh? So, tengok kat sini. Remaja dengan kanak-kanak kena banyak ambil karbohidrat. Sebab waktu ni lah nak membesar, bergerak lah, tak boleh duduk diam lah. So perlukan tenaga. Awak tengok kalau budak-budak dekat Afrika, kanak-kanak kat Afrika tak cukup makan tu kan. Itulah kesannya. Boleh? Okey. Selain lebih banyak karbohidrat berbanding orang lain, kanak-kanak dan remaja perlu ambil banyak lebih protein. Okey, mereka nak membesar. Perlukan sel yang banyak kan untuk dihasilkan. Sel dihasilkan oleh dengan pembentukan daripada protein. Okay. Faktor ketiga, makan ni ditentukan oleh pekerjaan juga. Orang kerja office tak boleh sama dengan orang kerja buruh. That's why kalau orang belah-belah pada timur, kakak ipar, cikgu orang Terengganu, okay, dia kata orang Terengganu ni pagi-pagi makan nasi dagang tu kan. Sebab apa? Sebab kalau orang petani, orang nelayan ni dia kerja berat. Dia makan nasi sebab nak pergi laut, dia nak perlukan tenaga. Kita ni duduk rumah je, makan. Lepas tu berat naik, marahkan penimbang. Okay. So orang kerja buruh dengan kerja office tak sama apa yang dia perlu makan. Orang yang kerja buruh perlukan lebih banyak makanan. Bukan perlukan lebih banyak makanan. Makanan dia mungkin perlu lebih karbohidrat. Sebab dia nak kerja berat ni. Nak kerja bawah panas semua kan. Perlukan tenaga lebih. Tapi itu bergantung kepada orang juga Cikgu cakap secara umum. Kalau orang kerja buat badan, okay, takkan kita nak makan macam orang buat badan tu. Dia punya portion makan pun dah banyak. Tujuan dia nak buat badan kan. So bila nak buat badan perlukan protein. Dia makan protein banyak. Tapi kita nak tidur dia makan, pingsan kita. Betul tak? So pekerjaan cikgu tak boleh sama dengan orang yang buat badan. Okay, bodybuilder. Okay, next, jantina. Okay, selalunya lelaki memerlukan lebih banyak kalori daripada perempuan. Kenapa? Sebab badan lelaki dia lebih muscle, lebih berotot. So bila banyak otot kan, dia punya otot-otot tu, jadi secara kesannya perlukan lebih banyak makanan, kalori. Okay. Next, keadaan kesihatan. Orang yang demam, awak pergi belasah ni, belasah juga dah berubah, memang kenalah kan. So orang yang demam tak sama dengan cara orang yang sihat makan dia. Betul? Okay, macam mak cikgu sakit buah pinggang. Okay, dia sakit buah pinggang, dia tak boleh sembarangan makan. Okay, dia dah tak boleh makanan segera, tak boleh. Okay, dia kena jaga sangat. Apa yang mak cikgu makan. Okay, next, iklim. Orang duduk dekat Antartika, Arktik kan, dengan dekat kawasan gurun, sama ke cara dia makan? Tak sama. Orang yang kat gurun perlu lebih makanan ataupun makan minuman. Perlu something yang lebih liquid, betul, cecair lebih banyak. Okay. Kalau dekat iklim sejuk perlu lebih banyak makan yang membekalkan tenaga lebih banyak.
Sebab tu mereka kalau dekat kawasan sejuk, mereka banyak makanan yang berdaging. Okey, banyak makanan berdaging mereka ambil. Boleh? Okey, so sekarang ni buat nota. Buat nota. Sekejap buat nota. Okey, yang ni salin dalam buku, salin. Okey, buku surat ni awak salin warna hijau ni je. Cikgu bulatkan hijau ni. Kalau yang ni buat latihan, boleh. Kemudian kalau untuk ujian-ujian ni awak namakan je. Ujian untuk mengesan kehadiran kanji apa? Iodin. Glukosa apa? Benedict. Awak buat sendiri. Awak susun maklumat yang awak dapat macam mana. Belajar untuk susun maklumat. Okey. So buat latihan yang ni. Ni buat latihan ni. Dan buat latihan nanti. Cikgu beritahu dalam Telegram. Boleh? Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.